KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM di jam kedua, 3, ke-4 petang. Masih lagi bersama saya Syamira Nazir. Tapi sebelum itu rasanya tak terlewat lagi untuk Mira mewakili kru Produksi Mahir ingin mengucapkan syabas dan juga tahniah kepada semua calon-calon SPM atas keputusan yang anda peroleh pada hari ini. Apa pun yang anda dapat, tahniah diucapkan kerana itu hasil usaha dan juga kita punya penat lelah kita dalam belajar. Yang paling penting sekali ialah ilmu yang kita peroleh sepanjang apa yang kita belajar. Okey? Dan untuk hari ini, subjek kita sangat-sangat menarik. Sebab hari ini kita nak belajar tentang ini kisah tentang bulan. Kita nak belajar pasal bulan ataupun fasa-fasa bulan untuk STEM at Studio dan untuk murid-murid tahap 2. Tapi agak-agak siapa cikgu kita? Lelaki juga ke macam cikgu Abu Syahrir tadi? Ke perempuan? Kalau nak tahu, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Bersama dengan Mira Cikgu Ika Liana. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ayu Cikgu, manis berbaju kurung. Cikgu Ika Liana ataupun lebih mesra disapa Cikgu Ika. Ya, betul. Okey, Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin Cikgu boleh perkenalkan sedikit tentang diri Cikgu. Cikgu dari sekolah mana Cikgu? Okey, saya Cikgu Ika Liana Khalid daripada Sekolah Kebangsaan Kementah Kuala Lumpur. Kementah Kuala Lumpur Cikgu. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa Cikgu, kita kena sanitize tangan kita dahulu. Silakan Cikgu. Okey. Untuk sanitize tangan menggunakan gel pembasmi kuman kerana kami di Didik TV sangat mementingkan dan menitik beratkan SOP walaupun kita belajar dalam studio. Okey, untuk hari ini subjek kita fasa-fasa bulan ni Cikgu. Apa sebenarnya objektif pembelajaran kita ni Cikgu? Okey, Mira. Okey, hari ini kita akan belajar 4 subtopik. Okey, seperti yang di hadapan sana tu Mira. Okey, kita akan belajar tentang pertama cahaya bulan. Kemudian kita akan belajar tentang bulan berputar dan bulan beredar. Manakala yang ketiga kita akan belajar fasa-fasa bulan dan yang terakhir kita akan belajar tentang kepentingan fasa bulan. Ada 4 subtajuk. 4 ni Cikgu nak fokuskan dalam kelas ni? Ya. Okey. Tapi untuk pengenalan topik kita kan, bila kita sebut tentang fasa-fasa bulan ni Cikgu, bulan ni pun ada fasa ke Cikgu? Ada. Ni kita akan nak belajar nanti ni. Tajuk fasa-fasa bulan. Yang saya tahu pasal bulan ni Cikgu, bulan Januari, bulan Februari kan. Itu kalender lah Cikgu kan. Kalender. Ni kita nak tengok bentuk-bentuk bulan. Kalau Mira tengok nanti setiap malam ni, malam esok mungkin tak sama bentuk dia. Okey, dan untuk objektif yang macam Cikgu dah jelaskan tadi, di papan tadi, kita ada 4 objektif yang nak difokuskan. Dalam 4 objektif ni Cikgu, ada tak yang Cikgu rasa betul-betul penting untuk murid-murid betul-betul faham objektif yang tu supaya senang untuk mereka jawab dalam peperiksaan ke? Okey Mira, sebenarnya semua tu memang penting lah kan. Tapi highlightnya ialah kepada fasa-fasa bulan. Yang di mana aktiviti yang akan kita jalankan ni lebih kepada fasa-fasa bulan.
Okey. Yang saya nampak tadi ada objektif ada 4. Mungkin kamera boleh fokuskan sedikit 4 objektif bulan tu. Apa dia? Objektif yang pertama tadi. Okey, tadi kita akan belajar cahaya bulan. Cahaya bulan. Di mana cahaya bulan ni murid tahun 4 dah belajar dah. Okey, dia dah belajar tentang cahaya. Tetapi bila tahun 5 kita akan lebih mendalam tentang cahaya bulan. Nanti cikgu akan terangkan bahawa cahaya bulan ni dipantulkan. Dia ada daripada tahun 4 ke tahun 5 tu dia ada sambungan dia pembelajaran tu. Kalau ni ada buku teks ni, muka surat berapa cikgu kalau cikgu ingat? Cikgu tak bawa pula, tapi memang saya dah suruh anak murid standby depan televisyen dengan buku teks mereka. Terbaik. Ini untuk tahun 5 ni, tajuk tahun 5. Okey, terbaik. Dan di depan ni di atas meja pun ada banyak sangat bahan dan juga peralatan yang cikgu bawa untuk sama-sama kita pelajari pada petang ni. Mungkin cikgu boleh cerita sikit bahan-bahan ni nak digunakan untuk apa pula cikgu? Ini kita ada aktiviti nanti oleh kerana tak ada anak murid, Mira lah yang akan jadi anak murid saya. Boleh. Okey, nanti kita akan buat cawan fasa bulan. Kita akan buat model ni DIY, okey. Fasa bulan, lepas tu kita akan buat apa lagi tadi tu, lukisan lakaran fasa-fasa bulan. Okey. Dan tu nanti cikgu nak minta Mira nanti masuk dalam tu untuk tengok sendiri, merasai pengalaman macam mana fasa bulan. Itu fasa bulan Saya nampak ada banyak fasa bulan tu cikgu. Saya pun dah tak sabar nak belajar dengan cikgu ni, nak tahu dengan lebih mendalam satu persatu apa setiap fasa tu diberi nama. Jadi kita berhenti pula dulu cikgu. Anda di rumah, adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Sebelum kita mulakan kelas kita, sedikit peringatan mesra yang Mira ingin ingatkan kepada anda yang berada di luar sana. Umum sedia maklum, kita masih lagi berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP 3.0 fasa pertama. Oleh itu, sentiasa menjaga diri, jangan keluar rumah jika tak perlu. Kalau kena keluar, terpaksa keluar, mungkin ada ahli keluarga yang kena keluar beli barang keperluan, cukuplah hanya wakil keluarga sahaja dan pakai penutup muka ataupun boleh double face mask seperti yang disarankan oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita, Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Okey cikgu, tentang bulan, fasa-fasa bulan cikgu. Kita dah tahu objektif apa yang kita nak belajar pada petang ni cikgu. Ada eksperimen juga cikgu nak lakukan. Jadi apa tu cikgu? Dengar tadi cikgu nak menyanyi. Okey, boleh nyanyi ke? Boleh cikgu. Okey, cikgu nak nyanyi Okey, lagu P. Ramlee. Boleh, sila. Okey. Nak nyanyi depan TV. Okey. Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan, hatiku dah kau tawan, hidupku tak keruan. Cukup lah Mira. Tak pernah cikgu nyanyi ni dekat kelas pun. Setiap cikgu macam Saloma. Okey, tapi sekarang kita terus kepada kita punya apa yang kita nak pelajari ni. Okey, tadi cikgu dah kata kita akan belajar tentang cahaya bulan. Jadi kita terus sahaja kepada pelajaran kita pada hari ini. Jadi Mira tahu tak, bulan ni adalah satu objek yang tiada cahaya, gelap. Okey, tapi pada waktu malam kita masih boleh nampak bulan. Mengapa tu? Kenapa cikgu? Mengapa? Ini yang kita nak tengok kat situ, cahaya bulan. Cahaya boleh dipantulkan. Bulan mendapat cahaya daripada cahaya matahari. Jadi bulan ni bersifat dia boleh pantul. Okey, kita akan nak buat eksperimen nak menunjukkan bahawa cahaya bulan ini boleh memantulkan cahaya matahari. Tapi sebelum tu kita kena gelapkan dulu studio kita. Okey. Jom kita gelapkan studio kita sikit. Kita nak tengok ni, ada cahaya bulan lah dekat studio. Okey. Macam mana agak-agak tu? Okey, alamak makin gelap ni cikgu. Makin gelap. Okey.
Okey. Okey, Mira nampak cikgu kan? Nampak cikgu? Okey, so sekarang tadi, ni sebenarnya tadi ada gambar budak ni kan, budak lelaki dengan budak perempuan yang nak tidur. Okey, ni kiranya waktu malam lah. Jadinya macam mana budak ni dia nak nampak bulan pada waktu malam. Jadi cikgu akan, ini cermin ni adalah diibaratkan seperti bulan. Okey, cermin ni bulan, manakala nampak torchlight cikgu ni. Okey, lampu suluh ni adalah mewakili matahari. Cermin mewakili bulan. Jadi bila budak ini, okey. Okey, bila cikgu pantulkan cahaya pada cahaya matahari ni, katanya macam matahari, pantulkan kepada cermin ni yang kita anggap seperti bulan. Jadi murid tu dia akan nampak tak? Nampak tu? Okey, cikgu dekatkan lagi. Okey, mungkin kamera boleh nampak tu. Okey, kalau tak ada cahaya matahari, tak ada cahaya, gelap kan? Nampak kan gelap? Okey, tapi bila cikgu pantulkan ke arah cermin, okey. Nampak ada cahaya kat situ. Nampak tak cahaya pada murid pula. Jadi budak tu dia boleh melihat bulan pada waktu malam. Okey, itu boleh lihat bulan pada waktu malam kan cikgu? Tapi kan cikgu, macam mana pula kalau waktu malam kan tak nampak bulan? Ada masa-masa tak nampak bulan, cahaya bulan pada waktu malam cikgu? Okey, kadang-kadang pada waktu malam kita tak nampak bulan disebabkan mungkin pada waktu tu awan sangat tebal. Kita tak nampak awan waktu malam kan, tapi sebenarnya awan tetap ada. Kan sebab gelap, awan tu sama ada terlalu tebal ataupun mendung. Kita waktu malam kita tak perasan tiba-tiba hujan. Kita tak nampak mendung. Tapi kalau waktu siang kita nampak mendung. Tapi kalau waktu malam kita tak nampak tiba-tiba hujan. Jadi mungkin pada waktu yang Mira kata tak nampak bulan tu sama ada mendung ataupun awan yang sangat tebal. Okey, cikgu. Kita dah boleh buka lampu studio ke cikgu? Boleh. So selesai tadi faham tak konsep, iaitu bulan tiada cahaya tetapi bulan memantulkan cahaya matahari ke bumi. Jadi manusia yang berada di bumi akan dapat melihat bulan pada waktu malam disebabkan pantulan cahaya matahari ke bulan. Okey, jadi selesai yang pertama tadi, cahaya bulan. Sekarang cikgu nak pergi kepada bulan berputar dan bulan beredar. Okey. Bulan berputar dan bulan beredar. Kita nak buat aktiviti sedikit, Mira. Okey, kalau di sini Mira tahu tak bahawa bulan berputar pada paksi dia. Bulan berputar pada paksi dia. Maksudnya bulan tu ni, okey, ibaratkan yang ni, bulan tu dia berputar. Okey, dalam masa yang sama, bulan dia berputar mengelilingi bumi. Okey, dia mengelilingi bumi. Okey, ini kemudian, okey, jadi dia berpulang pada paksinya dalam masa yang sama berputar mengelilingi bumi. Okey, itu yang kita nak tunjukkan bahawa bulan berputar. Berputar maksudnya dia berputar pada paksi dia. Maksud beredar maksudnya dia beredar mengelilingi bumi. Okey, bagi kita nak ni kan kategori slot mahir. Kita nak mahirkan lagi fahaman kita. Jadi kita nak buat aktiviti. Okey, kat sini, Mira punya yang ini, Mira kena ikut cikgu. Boleh. Okey. Kita ada gambar matahari. Okey. Dan Mira pun kita ada gambar bumi dan juga bulan yang cikgu dah cantumkan. Okey, ni juga boleh memberi idea kepada para guru yang melihat rancangan ni. Okey, mungkin boleh dilakukan di rumah yang menggunakan bahan bantu buang. Okey, menggunakan bahan bantu buang macam ni kan, guna kotak-kotak, okey, dan kita tampal. Okey. Ini boleh buat sendiri ni kan cikgu? Memang boleh buat sendiri. Print cetak saja di kertas dan kita tampal pada kotak. Okey. Sekarang ni cikgu nak Mira ambil yang ni tak? Yang ni. Okey, saya ambil satu. Okey, sekarang ni ada lubang di sini. Okey. Kita masukkan, kita cantumkan lubang tu dan kita cucuk menggunakan lidi. Lidi sate ni. Okey. Cucuk dulu. Macam tapak lah. Okey, boleh? Okey. Boleh. So macam ni kan? Okey. So sekarang kita ambil satu lagi. Lidi sate. Okey. Lepas tu Mira ambil yang ni pula. Yang tu letak dulu. Okey. Cucuk juga. Di gambar bumi, cikgu? Cikgu silap. Okey. Macam ni, Mira. Macam mana, cikgu? Masuk kat sini. Okey. Okey.
sebenarnya kan ni aktiviti ni banyak dikongsi di media sosial. Jadi kita boleh lihatlah idea-idea untuk mengajar, menunjukkan peredaran bulan. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk kat sini. Okey, Mira kita tengok dulu Okey. Okey. Ni matahari, dia tak matahari di tengah. Okey. Tadi cikgu cakap bumi beredar, bumi dan bulan beredar mengelilingi matahari. Tengok contoh kat sini. Okey, ni contoh dia. Okey. Okey, dalam masa yang sama, bulan pun berputar mengelilingi bumi. Okey, tengok macam ni. Okey. Ni kita test dulu. Okey. Okey, so sekarang kalau simulasi dia ialah sini matahari. Okey, cikgu bermula pada bawah. Okey. Okey, lawan arah jam tau. Semua planet pesawat angkasa bergerak lawan arah jam. Okey, jadi pusing. Okey. Okey. Bulan dan bumi mengelilingi matahari dalam masa yang sama. Bulan mengelilingi bumi. Dia macam tu. Ini. Wow. Kita boleh buat sendiri kat rumah ni waktu PKP kan. Kita guna apa yang ada. Nampak ni. Boleh berpusing. Boleh berpusing. Jadi tak? Jadi cikgu. Okay. Saya punya bulan laju macam ni pusing. Okey, pergerakan bulan ni, bulan ni berputar mengelilingi bumi ambil masa 27.1/3 hari. Mengambil masa 27.1/3 hari. Ya, di mana bulan mengelilingi bumi. Okey. Dan bulan juga berputar pada paksi dia 27.1/3 hari juga. Sama. Okey. Dekat sebulan juga tu cikgu 27 hari. Ni tadi maksudnya bulan berputar pada paksi dia 27.1/3 hari. Manakala dia berputar mengelilingi bumi dalam masa 27.1/3 hari juga. Okey. Faham. Itu kita tengok dah macam mana bulan berputar kan cikgu? Berputar dan beredar. Jadi murid kena faham maksud berputar pada paksinya, beredar maksudnya mengelilingi bumi dalam masa 27.1/3 hari. Okey, kita dah selesai apa ni yang kedua, poin yang kedua. Okey, tentang cahaya berputar, bulan berputar dan beredar. Sekarang kita nak masuk fasa bulan. Okey. Yang main dia. Yang ni yang murid kena ambil tahu lagi. Okey. Jadi kita akan gelapkan lagi studio kita, Mira. Okey, kita gelapkan lagi sekali sebab studio kita nak buat aktiviti ni pula. Okey. Lampu lah berhidup. Okey, kita tengok kita gelapkan dulu. Ting. Kita gelapkan sikit lampu. Okey. Okey, di sini sebenarnya cikgu nak tunjukkan idea yang guru-guru juga boleh gunakan di sekolah ataupun di rumah untuk bantuan mengajar. Jadi di sini kita nak tunjuk kat sini ialah semasa bulan mengelilingi bumi. Jadi bulan ni dia ada rupa yang berbeza-beza setiap hari. Okey? Dia ada kedudukan bulan ni dia akan berubah mengikut masa. Okey? Jadinya kita akan tengok nanti cikgu nak tunjuk kat sini Okey, sekarang ni ini mewakili bulan. Ini mewakili bumi, yang cahaya lampu ni mewakili cahaya matahari. Jadi Mira akan tengok. Okey, anak-anak murid di rumah juga boleh lihat. Okey. Okey. Cikgu boleh angkat sikit supaya nampak lebih jelas sikit. Okey. Angkat dia macam tu. Okey. Okey, mungkin boleh difokuskan pada kamera, mungkin fokus lagi dekat. Okey, cikgu dah tunjukkan di sini iaitu bila ada sumber cahaya matahari, bahagian yang di sini yang mendapat cahaya matahari akan waktu yang bahagian bumi yang mendapat cahaya matahari ni dia akan waktu siang lah. Okey. Jadi di sini kalau manusia di sini, okey, kat sini, okey, dia akan ini contoh fasa bulan, bukan ni. Kalau kat sini waktu malam kan, jadi dia akan nampak dekat sini ialah dia tak nampak bulan. Nampak tak gelap kan, Mira? Okey, kita akan nampak pusing, nampak bila cikgu pusingkan, kita nampak cahaya tu berubah nampak. Akan nampak. Okey. Di kamera nampak tu. Bila pusingkan bulan berputar mengelilingi bumi kan? Okey. Nampak tak? Okey, cikgu nak tunjuk. Nampak tak kat sini sekarang? Sekarang bulan tu nampak bercahaya. Okey, nampak bercahaya. Okey, ada bahagian yang dia gelap.
Kan? Ada bahagian yang nampak cahaya. Cikgu cuma nak tunjukkan kedudukan bulan berubah mengikut masa. Betul. Okey. Itu dah cerita 27 1/3 hari. Okey. Yang penting kat sini nanti kita nak tengok macam fasa bulan purnama kan. Okey, kat kamera tak berapa nampak sangat. Okey. Kita boleh nampak sini adalah cahaya bulan yang terang. Kita nampak bulan tu. Baik. Jadi maksudnya cikgu, kalau kita nampak bulan pada waktu malam itu sebab adanya pantulan daripada cahaya matahari. Ya, betul. Pantulan pada cahaya matahari kan. Cuba tengok kat sini. Ni sekarang ni fasa bulan purnama tapi kita belum lagi ni, tapi cikgu nak tunjukkan walaupun dia terlindung daripada bumi tapi masih boleh nampak lagi bulan tu masih kelihatan. Okey. Kerana matahari ni besar, cahayanya sangat besar berbanding dengan saiz bumi dan saiz bulan. Okey. Okey. Itu kita dah jelas dah. Tapi kan cikgu, macam mana pula kalau malam? Kalau malam kita nampak cahaya matahari, kita nampak cahaya bulan lah. Kalau tak nampak tu macam cikgu kata mendung sangat. Tapi macam mana kalau siang pula? Siang pun tak nampak cahaya bulan. Kenapa siang tak nampak cahaya bulan, cikgu? Okey, sebenarnya kita boleh nampak bulan waktu siang sebenarnya. Tapi selalunya dalam waktu pukul 8 sehingga pukul 10 sebelum cahaya matahari menjadi sangat terang. Jadi bulan tu sebenarnya ada, tetapi oleh kerana cahaya matahari yang terlalu terang sehingga kita tak nampak. Okey, macam Mira kena sulung dengan lampu cahaya terlalu terang sampai kita tak nampak dah. Tak nampak yang gelap kan. Terlalu terang cahaya yang sekeliling kita tak nampak bulan tu. Okey, dan di bulan agak-agak ada graviti ke tak ada cikgu? Okey, di bulan tak ada graviti. Dia gravitinya sangat lemah, maaf. Gravitinya sangat lemah. Tapi sebab tu kalau kita tengok angkasawan kan, dia macam lompat tu sebab graviti bulan sangat lemah dan sebab saiznya lebih kecil berbanding dengan bumi. Okey, baik. Kalau macam tu, saya ada lagi satu soalan tanya cikgu. Kenapa permukaan bulan ada lubang-lubang pula? Tapi kita berhenti berehat dulu cikgu. Kita kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Malam bulan di pagar bintang, sungguh indah bila dipandang. Wah, sikit je lah. Masih lagi bersama dengan Mira di Mahir Didik TV KPM dan juga Cikgu Ika. Cikgu, kita bercerita tentang bulan, Cikgu. Malam bulan di pagar bintang. Okey. Cikgu, kita dah nak masuk kepada fasa-fasa bulan. Di sebelah Cikgu tu, itu ada bentuk-bentuk apa tu, Cikgu? Ini poster yang saya buat. Okey, kita nak tunjukkan bentuk-bentuk bulan. Okey, yang tadi yang Mira tengok tadi, yang model tadi tu yang menggunakan lampu tadi, inilah yang kita nampak setiap yang kita nampak waktu malam tu. Okey, berbeza-beza. Okey, yang kita kata 27 1/3 hari. Okey, cikgu tunjuk kat sini Kat sini bermulanya fasa pertama. Okey, fasa bulan ada 8. Okey, jadinya bermula dengan fasa anak bulan. Kat sini bukan tak ada bulan, sebenarnya gelap, tak nampak, tak ada bulan. Bukan tak ada bulan, bulan tak nampak. Itu yang gelap. Okey. Fasa yang kedua iaitu fasa bulan sabit. Okey. Kalau di sekolah selalu cikgu akan cakap bentuk C terbalik. C terbalik kan? Okey. Selepas bulan sabit, fasa yang ketiga, fasa bulan separa. Kita boleh nampak permukaan bulan tu, maksudnya kita di bumi ni akan nampak separuh je. Separuh sahaja bentuk bulan tu. Bukannya bulan tu kena belah tau Mira. Tapi kita cuma nampak sebab cahaya matahari tu hanya
tidak menyinari keseluruhan permukaan bulan. Hanya bahagian separuh saja. Kan dia berbentuk bulat kan, dia orbit bumi. Kemudian fasa yang keempat iaitu bulan hampir purnama, di mana kita akan nampak bulan yang daripada yang kecil sabit tadi, bulan separa, dan semakin kembung. Okey, semakin kembung, dan fasa yang seterusnya ialah fasa bulan purnama. Ni yang kita nampak yang tadi Mira nyanyilah purnama-purnama tadi kan. Inilah bulan penuh. Kalau dia selalu panggil bulan penuh atau bulan purnama. Okey, selepas tu bulan hampir purnama dan kita nampak semakin sedikit cahaya yang dapat dilihat. Kemudian bulan separa. Okey, bulan separa. Tapi memang dia ada nama bulan separa, tetapi tengok dia punya, kita nampak bentuk bulan tu lain arah. Dia terbalik pula. Dia macam terbalik. Okey. Dan akhirnya bulan sabit. Bentuk C yang betul. Tadi cikgu cakap C terbalik. Kan bermula C terbalik, berakhir dengan C betul. Ni yang kita 27 hari bulan tu. Tadi kita dah tahu konsepnya bulan beredar mengelilingi bumi 27 1/3 hari. So inilah yang murid-murid kena hafal 8 fasa bulan ni. Dan untuk fasa anak bulan tu bukan bulan tak ada tapi tak nampak juga. Kita tak nampak. Okey. So sekarang ni bagi nak memahirkan lagi pemahaman Mira dan juga murid-murid di rumah, kita nak guna pula tu moonboard ataupun papan bulan yang ada di sebelah Mira tu. Tapi cikgu nak minta pertolongan Mira untuk Mira kena masukkan kepala Mira. Okey, mungkin cikgu kena tolong Mira lah. Okey. Sebelum tu cikgu akan tunjuk dulu. Okey, ini juga salah satu idea. Okey, salah satu idea untuk mengajar di kelas. Okey, di sini kalau Mira tengok nampak sama je arah je kan, semua sama. Betul tak? Betul. Arah yang warna kuning ni mengarah ke arah matahari. Tetapi nanti bila Mira masuk dalam ni nanti, Mira akan tengok tak sama. Mira akan kena lihat kepada warna kuning saja. Jangan tengok warna hitam tu. Saya tengok warna kuning. Warna kuning tu dia bermaksud cahaya matahari. Cahaya bulan. Cahaya bulan di situ. Okey. So kita akan lihat mesti arah lawan jam. Jadi Mira kena tengok nanti pusing ke sini. Okey, cikgu tolong Mira. Terima kasih cikgu. Tapi kita kena tetap menjaga penjarakan fizikal kita. Okey, Mira kena pandang sana dulu. Matahari nombor 1 anak bulan. Okey. Dia kena sama baris, sama apa? Sama pandangan tu, sama ni. Okey? Okey, sekarang Mira tengok nombor 1 tu. Anak bulan. Okey, apa Mira nampak? Saya nampak gelap je cikgu. Gelap warna hitam kan? Okey, sekarang pusingkan badan. Saya pusingkan badan saya ke sini. Okey, ke arah yang kedua tu. Bulan sabit. Untuk bulan sabit, saya nampak ada sikit terang. Macam bentuk sabit lah. Bentuk C terbalik. Kan? Yes, betul. Bentuk C terbalik. Okey, sekarang pusing lagi. Okey, tak apa cikgu, saya pegang boleh? Okey, boleh. Tak apa, boleh saya pegang. Terima kasih cikgu. Okey. Untuk bulan separa. Tinggikan sama paras mata. Okey. Sama paras. Ini saya nampak bulan separuh je cikgu. Saya nampak separuh saja. Betul cikgu? Betul. Okey, sekarang pusingkan badan perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Okey. Okey, ini saya nampak bulan hampir purnama, bentuk dia semakin kembung. Semakin kembung tapi tak bulat penuh pun. Kalau cikgu kalau di dalam kelas cikgu cakap si boncit. Si terbalik dia dah makin boncit kan? Okey, sekarang pusing ke bulan purnama. Bulan purnama ni cantik lah cikgu. Nampak penuh je semua. Ya. Tadi kan gelap kan? Tadi yang fasa anak bulan. Sekarang bulan purnama nampak penuh. Okey. Dan kalau kita habiskan pusingan tu, Mira akan dapat sehingga jumpa semula kepada fasa fasa anak bulan tadi. Ini untuk bulan purnama, saya dah nampak dah. Okey, dah pusing. Okey, cikgu tolong sikitlah. Okey. Saya pusing lagi, kena nampak agak-agak. Ini saya pun nampak juga ada warna kuning cahaya dia, tapi dah ada nampak. Dia dah makin kurang. Kurang sikit. Dah tak nampak bulan penuh. Ya, betul. Okey. Pusingkan badan. Di sini. Okey, pusing ke badan. Okey, saya pusing lagi. Di sini, bulan separa. Okey, bulan separa. Okey. Bulan separa ada separuh. Half kan? Separuh. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah bulan sabit.
macam cikgu kata bentuk C. Betul. Yang betul. Dan Okey. kembali di anak bulan macam tu. Begitulah. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Selalunya kalau kat kelas murid akan terjerit-jerit, cikgu macam magic. Sebab nampak sama je, tapi bila masuk dalam kepala ni, kepala kita masuk dalam ni, dia berubah. Okey? Dan cikgu-cikgu boleh gunakan idea ni di sekolah. Dan untuk buat idea ni kan cikgu, sebab kalau tengok dari atas semua sama. Tapi macam mana kalau mungkin ada cikgu ataupun ibu bapa yang nak buat sendiri dekat rumah, macam mana cikgu caranya? Okey, sama je macam cikgu ni, cikgu guna bola pingpong. Okey, bola pingpong, dan ini adalah kapsul coffee maker tu. Kapsul tu cikgu gunakan dan buat belatan gini dan kena warna. Alamak. Yang penting kita kena warnakan bola pingpong tu separuh warna kuning, atau kadang-kadang ada bola pingpong warna putih kan. Separuh warna hitam. Tu saja. Dan susun seperti 8. Okey, baik. Senang je nak buat cikgu. Senang je nak buat, boleh guna. Okey, kita boleh letak. Selesai satu aktiviti kita. Okey, betul kan. So kita nak buat aktiviti untuk mahirkan lagi pemahaman kita. Kita pergi ke belakang. Mari kita belakang. Kita nak buat cawan fasa bulan. Cawan fasa bulan. Okey. So kat sini ini idea. Okey, tadi dah jatuh kan. Okey, tak apa. Don't worry. Okey, so cikgu kat sini dah buat satu sampel cawan bulan ni. Jadi tadi kita dah tengok tadi ada 8 kan, bermula dengan fasa anak bulan sehinggalah anak bulan semula. Okey, sekarang apa yang perlu ada nanti kalau murid-murid dan ibu bapa yang nak buat bersama dengan anak di rumah, hanya kamu perlukan 2 cawan. Okey, yang duk sinar. Okey, dua cawan besar cikgu. Dua cawan besar. Tak kisah, tapi sebenarnya ada yang kat rumah saya yang besar ni. Okey. So guna cawan yang besar ni. Kemudian yang penting ada kertas berwarna hitam. Okey. Jadi Mira boleh tengok ni satu punya, ni Mira punya. Okey. Ini saya punya. Ya, okey, Mira keluarkan dulu. Okey, nak tengok sama kan? Okey. So kena ada 2 cawan duk sinar sebegini. Kemudian dan juga kena ada kertas yang berwarna hitam. Tu. Okey, fungsi kertas berwarna hitam ni nak bagi gelap. Okey. Jadi kita gulunglah sahaja, senang je ni. Gulung je masuk dalam ni Okey, nak bagi gelap untuk cawan yang pertama tu. Okey. Sebab kalau kita nak warnakan susah pula kan. Lambat. Jadi sekarang dah nampak. Okey. Dan kita kena letaklah stiker yang berwarna kuning. Okey, satu je pada cawan yang pertama. Okey. Cawan yang kedua nanti kita akan meletakkan fasa bentuk-bentuk bulan. Okey, dan juga labelnya nanti. So cikgu nak buat bersama-sama dengan Mira. Okey, yang ini adalah sampel cikgu yang cikgu dah siapkan. Okey, nanti cikgu akan tunjuk bagaimana cara penggunaannya, tapi kita nak buat dahulu. Okey, sekarang Mira ambil cawan Mira tu. Okey. Okey, so sekarang ni cikgu punya satu. Okey, cikgu dah bagi satu ni, label dia. Okey, so sekarang cikgu nak yang pertama tadi, ingat tak tadi fasa apa yang pertama tadi? Fasa anak bulan cikgu. Okey, fasa anak bulan. Jadi cikgu tadi dah tandakan kat sini tadi. Ada tak dekat bahagian situ? Ada cikgu. Okey, Mira kena masukkan yang ni, cawan yang kedua dalam ni. Cawan yang kedua. Okey, so nampak tadi warna kuning tadi tu? Ini warna kuning ni. Kita pergi kepada yang mula-mula kita nak buat nanti. Nombor 1 yang cikgu dah tandakan tu. Okey, so sekarang ada tak stiker anak bulan? Ada. Okey, Mira tampal. Okey. Tampal dekat bahagian bawah ni, nak label dia. Nak kan cikgu tandakan kat sini. Okey. Sebelum tu kita boleh tandakan lah. Okey, tanda anak bulan. Tampal. Tampal saja. Yang saya dah tampalkan anak bulan. Dah tampal anak bulan. So, anak bulan tadi maksudnya kita tak nampak anak bulan kan? Maksudnya gelap. Okey, ada tak kat situ Mira punya ni? Yang ni. Stiker yang ni. Okey. So, sekarang benda ni kena menghadap betul-betul warna kuning ni. Okey, dan Mira kena tampal betul-betul tutup yang warna kuning ni. Nak menunjukkan dia anak bulan tak nampak. Okey. So, bila nampak kat sini, kita akan nampak bila anak bulan dia gelap. Okey, betul. Okey. Selepas fasa anak bulan adalah fasa bulan sabit. Okey, kat sini. So, kita ambil ni stiker bulan sabit. Okey, tandakan pada yang cikgu dah tandakan tu. Okey.
Okey, bulan sabit. Okey. Bulan sabit. So, bulan sabit. Okey. Mira letakkan sama baris dengan bulan sabit yang warna kuning ni. Okey. Ambil stiker yang kedua tu. Yang kedua. Okey. Now, tampalkan betul-betul tutup. Okey? Tengok dulu cikgu punya. Okey. So, dia akan kelihatan warna kuning ni sabit. Okey, macam ni saya tampal betul-betul. Okey? Okey. So, akan nampak warna kuning tu. Okey? Mira nampak kan dia warna kuning ni? Nampak? Okey, now fasa bulan separa memang cikgu dah siap tampalkan. Okey, Kita kalau tidak tak pusing sempat saja. ni. Okey. Kemudian bulan hampir purnama pun Bulan dah hampir ada. purnama. Nampak kan? Okey, kemudian fasa apa tu? Selepas bulan hampir purnama ialah yang besar kan? Iaitu fasa bulan purnama. purnama Okey, ambil di sini. stiker dan kita tampal. Wah, Okey. bestnya main ni cikgu. Ni nanti senang kita nak hafal ni. Sebab lepas ni kita nak melakar. Okey? Okey. Okey. So ini bulan purnama dah sudah. Okey. Kemudian kita pergi kepada fasa bulan hampir purnama. Bulan hampir purnama. Okey. Pusing lagi. Pusing. Bulan sabit semula. Bulan separa dulu Mi. Okey. Selepas tu kita tampal bulan separa. Selepas bulan hampir purnama tu bulan separa. Okey, bulan separa. Okey, dan kita tampal juga kat sini. Nanti Kita tampal dekat sini pada penonton nanti. Bulan separa dia sebelah mana cikgu? Sebelah macam sini. ni ke? Ya, betul. Betul. Okey. Okey. Boleh. Okey. Okey. Dan akhir sekali ialah anak bulan kembali. Okey. Bila kita pusing bulan separa, kita pergi semula anak bulan. Okey, so dia jadi macam satu aktiviti yang bila kita boleh guna nanti untuk kita nak melakar. Okey, jadi cikgu nak ajar melakar pula. Okey, tapi kita boleh tengok guna cawan fasa bulan ni. Okey. Okey, untuk melakar pula macam mana cikgu? Okey, nak melakar tu cikgu nak kena pergi whiteboard lah. Okey, tapi Mira kat sini kena guna ikut apa yang cikgu lukiskan tu. Boleh, mari cikgu. Okey. So cikgu kena bergerak ke papan whiteboard putih. Okey. Silakan cikgu. Saya di sini ikut cikgu. Okey. So sekarang ini adalah satu teknik, maksudnya teknik lah memang kemahiran melakar. Dalam subjek sains kan ada kemahiran melakar. Okey, jadi kita mula-mula kita letak matahari dulu Okey. Okey, Mira tengok sini matahari. Okey, saya ikut cikgu Okey, betul. Matahari. Konsepnya kita kena tahu iaitu lawan arah jam. Okey. Jadi lepas tu kita nak lukis bumi. Okey. Okey, matahari, bumi. Okey. Fasa anak bulan yang pertama, fasa pertama ialah anak bulan. Jadi anak bulan tak nampak lah. Okey, jadi cikgu kita hitamkan saja. Okey. Okey, saya dah lukis bumi. Okey, ini fasa anak bulan, nombor 1 lah. Boleh tulis nombor 1. Okey, dan untuk fasa seterusnya cikgu, kita berhenti berehat seketika sebab saya dengar ada anak murid dekat rumah tengah nak cari kertas juga nak sama-sama melukis dengan kita. Jadi kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Ini sedikit lukisan yang Mira dah siapkan cikgu. Kita dah ada matahari, bumi dan juga bulan. Anak bulan. Seterusnya cikgu. Okey, selepas kita lukis anak bulan, kita lukis bulan purnama. Okey. Ini gelap, yang ini terang. Tu. Okey. Kemudian
Okey, dah Mira? Dah cikgu. Okey, yang tu terang Yang tu tak payah warnakan. Maksudnya kita memang nampak bulan purnama kan. Okey, kemudian tadi cikgu kata C terbalik kan? Okey, Mira tengok semua buat bentuk C. C terbalik ada 3 sini. Semua dia bentuk C terbalik. C terbalik ada 3. Okey. Okey. Kemudian kita tahu selepas bulan anak bulan dia fasa bulan sabit. So kita cantumkan sikit jadi bulan sabit. Cantum sikit. Kemudian dia bulan separa kan. So kita cantum jadi separuh. Separuh. Okey. Kemudian tadi cikgu cakap si boncit tadi kan. Dia boncit ke depan. Jadi ni dia boncit ke depan sikit je. Dia nak hampir kepada purnama. Okey. Okey. So dah settle dah. Jadi kita ada ni yang kedua. Bulan sabit, fasa bulan separa, fasa bulan hampir purnama, fasa bulan purnama. Okey. Okey, kemudian kita sambung pula. Yang atas ni C betul. Okey, kita buat C. Ada 3 kan? Okey. Jadi kita cantumkan tadi. Yang ini C boncit kan, ke depankan sikit. Okey. Depankan sikit. Ke depan. Yang ini separuhkan dia. Yang ini sabit. Sabit. Jadi siaplah. Okey. Ini kita 6, 7, 8. 6, 7, 8. Dan selepas tu nanti murid kena label lah yang ini tadi. Okey. Ini ialah kita panggil dia fasa-fasa bulan. Okey. Kemudian dia ada tarikh pula. Ya betul tu. Okey, sekarang ni macam mana nak penentuan berapa hari bulan ni? Bulan purnama ni selalunya berapa tarikh bila kan? Okey, Mira kena buat macam formula ni. Okey, murid-murid pun boleh tengok. Selalu cikgu buat 3. 3. Macam ni, lepas tu buat kotak. Okey. Ni kena hafal sikit lah. Macam nombor telefon, hafal. 2, 4, 4. 4, 4, 4. Ni kena hafal. Okey, apa benda ni? Kan? 2, 4, 4, 3, 3, 4, 4 kan? Okey, cikgu buat warna merah. Okey. Kat sini. Okey. 2 ni mewakili hari pertama. Maksudnya kita kira 1 hari bulan dan 2 hari bulan. So 1 hingga 2. Okey, 2 hari. Okey. Yang ini 4. Okey, 4 hari kan. Selepas 2 hari bulan kita kira pakai tangan. 3, 4, 5, 6. So 3 hingga 6 hari bulan fasa bulan sabit. Okey. Kemudian potong kat sini. Kemudian kita tengok pula 4 lagi kan. So kita kira daripada 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 7 hingga 10 hari bulan setiap bulan. Okey. Kita bulan separa akan kelihatan. Baik. Kemudian 3. Okey, 10, 11, 12. Okey. 11, 12, 13. Okey. 3 hari. Yang ini 14 hingga 16 hari bulan. Ini tambah lagi 4 hari, 17, 18, 19, 20. Okey. 17 hingga 20. Sampai 20. Ni 21, 22, 23, 24. Okey. 21, 24. Yang ini 25 hingga 28. Cukuplah pusingan. 27, 1/3 hari. Kalau Mira nak tahu hari ni berapa Syawal? Hari ini bersamaan dengan 29 Syawal. Jadi malam ni murid-murid semua tengok. Malam ke-29 ni selalunya 29 okey, dah mula ada nak mencerap bulan. Okey, di mana kalau esok ada dah masuk dah gelap, maksudnya esok dah masuk 1 Zulkaidah. Okey. Tapi kalau kita tengok kalender hijrah kita esok 30 Syawal lagi. Okey, 30 Syawal. Okey. Itulah penentuan. Fasa bulan ni fungsinya untuk dalam takwim hijrah. Okey. Takwim hijrah yang kita belajar Syawal selalunya takwim qamari dia panggil, di mana kalender yang berasaskan pergerakan bulan mengelilingi bumi. Contohnya takwim hijrah yang kita gunakan oleh umat Islam, kalender Cina, kalender Hindu,
kalender Hebrew, okey. Yang banyak lagi. Ya, tapi kalau yang kalender kita sekarang yang kita guna Januari, Februari hingga Disember tu, itu kita panggil kalender Gregorian. Okey. Yang kita guna ni takvim Qamari yang berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Baik, cukup jelas penjelasan Cikgu Ika. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Jadi macam Cikgu kata, malam ni jangan lupa tengok bulan. Yang mana satu bentuk dia? Adakah berbentuk bulan sabit ataupun tak nampak bulan? Kita kena buat pemerhatian sendiri. Okay? Kita nantikan malam ni. Masing-masing lepas malam ni keluar tengok nanti. Nampak ke tidak? Okey, terima kasih banyak Cikgu Ika atas perkongsian ilmu hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga kepada semua yang sedang menonton. Sampai ke penghujungnya anda menonton. Semoga ilmu yang diberikan oleh Cikgu Ika memberi manfaat. Bukan saja untuk anak-anak murid tapi juga kepada semua yang sedang menonton. Saya pun belajar banyak perkara daripada Cikgu Ika. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Hanya di Mahir, Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM